أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tajuk yang ke-9, bahagian yang kedua, kisah Nabi Musa ialah fi barriyah. Barriyati. Di padang pasir ataupun di Sahara. Padang pasir. Wasala Banu Israel. Bani Israel telah sampai, wasala yasilu, ila barril amin. Ila barril amni. Ke tanah darat. Tanah ataupun darat yang aman, wassalam dan selamat. Yang aman dan selamat. Kalau terjemahan lafzi dia, tanah keamanan dan tanah keselamatan. Yakni setelah mereka berjaya menyeberangi Laut Merah, mereka berhadapan dengan tanah yang mereka sampai itu tanah yang gersang. Jadi, kata Maulana, wa tanaffasu tanaffasa yatanaffasu tanaffusan. So, mereka bernafas dalam hawaihi, udaranya. Kita kata mereka bernapas di udaranya. Mereka bernapas di udaranya kal ahrari, seperti orang-orang yang merdeka. Al-ashraf jamak kepada syarif, yang mulia. Hurrun jamak dia ahrar. Sebelum ni kan jadi hamba. Jadi seolah-olah sampai ke tanah baru ni seolah-olah bernafas di udaranya. Seperti mana orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mulia, bukan hina seperti hamba. Hunalika. Yang ni konteks ni sesuai untuk di sana lah kan. Di sana, di tanah yang kosong ni, la yakhafuna fir'aun. Khafa yakhafu, takut. La yakhafuna, mereka tidak lagi takut kepada Fir'aun, maf'ulun bih, kepada khafa. Wala yakhafuna, khafa yakhafu, mereka tidak juga takut kepada menteri Fir'aun, iaitu Haman. Wala yakhafuna, mereka tidak juga takut kepada syurtatahu, polis-polis syurtah, polis-polis Fir'aun. Hunalika, di sana. Masya yamshi, jamak dia yamshuna. So di sana mereka yamshuna, berjalan. Jalan dalam keadaan mereka itu aman. Aminina. Aminun, jamak dia aminina, aminuna. So mereka berjalan dalam keadaan mereka tu aman dan tenang-tenang sahaja. Mutmainnina. Mutmainnun. Mutmainnun. Ini semua nasab-nasab ni nasab kerana menjelaskan tentang ni. Dalam ni kan ada mereka kan, wow tu. So mereka berjalan tu dalam keadaan macam mana? So keadaan itu dijadikan i'rab dia nasab. Khasya yakhsha. Khasya yakhsha. La yakhshawna. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut ahadan, kepada
seseorang melainkan Allah. So, la yakhshawna ahadan illallah. Mereka tidak takut kepada siapa pun. Siapa pun illallah, melainkan Allah. So kalau kita nak menulis nanti, kita buat macam dia lah, ulang beberapa kali kan. La yakhafuna fir'aun wa la yakhafuna haman wa la yakhafuna syurta. Kalau aku pun la akhafu sultan wa la akhafu wazirahu wa la akhafu syurtata sultan walakinnahum, lakinlah, akan tetapi, hum, mereka, akan tetapi Bani Israel, kanu, dulunya mereka ni, dewa kan dulu kan, mereka dulu ni ialah ahla al-hadari, penduduk kota. Kota ni maknanya yang ada tamadun lah, yang ada manusia, yang ada bandar. Sebab itulah dulu kan, zaman Pak Allah dulu dia kata Islam hadari. Hadar ni hadar. Hadarun. Hadarun ni kalau nak jadi kata sifat bubuhlah ya. Jadi hadariyun. Islam hadari. Daripada hadar ni. Hadar maknanya yang ada penempatan. Lawan dia pedalaman, Sahara, kampung-kampung, kawasan-kawasan hulu, itu bukan hadar. Ni hadar ni orang bandar. So mereka dulu ni ialah penduduk-penduduk kota ataupun penduduk-penduduk bandar ataupun penduduk-penduduk pekan. Tapi sekarang ni duduk tengah panah, tak ada perumahan. Wa kanat syamsu, dan adalah matahari, ataupun kalau kita tak nak adalah ni tak payah dah, sebab ini hanya menunjukkan was war aja, zaman-zaman dulu aja kan, cerita dulu aja. So bila kita jumpa macam ni, kita terus kepada isim dia, syams. Matahari tu'zihim, menyakiti mereka, memberi mudarat kepada mereka di fi al-barriyah, di padang pasir. Padang pasir tidak ada perumahan. Bila tak ada perumahan, so mereka terdedah kepada bahang matahari. Sedangkan mereka ni dilarikan oleh Musa dengan perintah Tuhan nak bawa pergi kepada satu tempat. Jadi sudah tentulah mereka ini sebenarnya dianggap sebagai tetamu Tuhan. Wa kanu, and they were, mereka ni sebenarnya adalah mereka ni adalah duyufallah. Daifun jamak dia duyuf, tetamu-tetamu Allah. Ini nasab kerana khabar kana. Alam, tu adakah, lam tidak. Adakah tidak? Adakah tidak? So tidakkah jadi. Adakah tidak? Tidakkah? Tidakkah kamu melihat? Tara. Asalnya tara aja gitu. So masuk lam tu buang ya. Alif maksurah. Alam tara, tidakkah kamu melihat kepada raja-raja, al-muluk. Malikun jamak dia muluk. Kaifa, bagaimana mereka akrama yukrimun. Yukrimuna, bagaimana mereka memuliakan, menghormati duyufahum, tetamu-tetamu mereka. Kalau raja ni panggil di tempat yang luas pun mesti dia buat kemah-kemah kan. So Allah ni raja segala raja. Dia kata kamu tak tengok kalau raja-raja dia layan tetamunya dengan layanan yang istimewa. Macam mana dengan Bani Israel ni kosong je. Wa kaifa, bagaimana raja ni yadribuna. Terjemahan daraba yadribu, pukul. Tapi kalau melibatkan buat benda seperti kemah ke apakah, so terjemahan dia akan jadi mendirikan. So bagaimana mereka mendirikan al-khiyam, kemah-kemah. Khaymah jamak dia al-khiyam, untuk mereka. Kaifa
yadribuna yadribuna lahumul khiyama, yang mana kemah itu akan taqihim, waqa melindungi, waqa yaqi. Waqa yaqi muannas kan, khiyam ni jamak taksir, so pakai ta. Waqa yaqi melindungi. So ya tu kita boleh tukar kepada ta. Kemah yang melindungi mereka daripada harra, kepanasan asyamsi, matahari. Nanti kalau kita nak guna mendirikan kemah, gunalah ni. Kita kata pacak kemah. Pacak. So Arab kata pukul kemah ni. Pukul dia punya tiang-tiang yang mendirikan kemah supaya masuk ke bumi. Daraba yadribu. Inna karamatallahi, sesungguhnya kemuliaan Allah. Karuma. Mulia. Masdar dia karamah. Kemuliaan. Sesungguhnya kemuliaan Allah fauqa, melebihi, mengatasi, duduk atas. Fauq ni duduk atas. Mengatasi kulli karamatin, setiap kemuliaan yang ada. Jadi sudah tentulah Allah akan memuliakan Bani Israel. Sebab mereka dah dipanggil, dah dijemput. Jadi Allah pun wa amarallah, amara ya'muru, memerintahkan. So, Allah memerintahkan al-ghamam, ghamama maf'ulun bih. Allah memerintahkan awan. Biasanya kan amara pakai bi kan. Amara bi, memerintahkan untuk. Kadang-kadang masukkan bi, kadang-kadang tak masuk. Wa amarallahu al-ghamama bi an yuzillahum. Azalla, memayungkan. Zilal, zilalul Quran. Tafsir Quran Syed Qutb, nama dia Zilalul Quran. Bayangan Al-Quran. Fi zilalil Quran. Di bawah bayangan Al-Quran. So, azalla yuzillu, membayangkan, memayungkan. Allah telah memerintahkan awan agar memayungkan, agar meneduhkan Bani Israel. Fakanu, lalu, kanu, lalu mereka pun, ini cukup kita terjemah mereka dah cukup di sini. Lalu, sini mereka. Lalu mereka, masya, tadi dah ada, masya yamshi, berjalan. Lalu mereka pun berjalan, yamshuna. Fi, di bawah zilli, bayangan. Di bawah bayangan al-ghamami, awan. Awan jadi payung. Dan awan itu wa kana al-ghamam. Kana tak perlu terjemah, terus al-ghamam. So al-ghamam sara yasiru, bergerak, berjalan. Ma'ahum, bersama-sama dengan Bani Israel. Haisu, di mana? Saru, sara, saru. Di mana mereka berjalan. Awan akan ikut berjalan di mana saja Bani Israel berjalan. Wa yaqifu, waqafa, berhenti. Waqafa yaqifu. Dan awan akan berhenti. Ainama, wherever, di mana sahaja. Waqafu, mereka berhenti. Atisha ya'tashu, ya'tashu. Dahaga. Wa atisha banu Israel, Bani Israel dahaga. Pada pasir mana ada air? Wala, sedangkan waw haliyah. Sedangkan la ma'a, tiada sebarang air. La linafilil jins. Tiada sebarang. Sebarang itu maknanya untuk menafikan jins. Tiada sebarang jenis air fil barriyah, di padang pasir. Wala nahra, tiada sebarang sungai.
wala bi'ra, tiada sebarang telaga. Mereka pun zahabu ila Musa, mereka pun pergi kepada Musa dalam keadaan syaka yashku, komplain, syaka yashku. So mereka komplain, mereka mengadu, yashkuna ilaihi, kepada Musa tentang al-atasha, tentang kedahagaan mereka. Kama, sebagaimana yashku, mengadunya, at-tiflu, kanak-kanak, ila ummihi, kepada, yashku pakai ila, mengadu kepada ummihi, emaknya. Wa yastaghisuha, istaghasa, yastaghisu, meminta tolong. Kanak-kanak tu mengadu kepada emak dia dan meminta tolong daripada emaknya. Wa yastaghisuha, Musa pun berdoa kepada Tuhannya. Wa da'a Musa rabbahu, Musa pun menyeru Tuhannya. Maf'ulun bih, rabbah. Wa man lahu ghairuhu, siapa lagi yang Musa memiliki, ghairuhu, selain daripada Tuhan, selain daripada dia, selain daripada Tuhannya. Man, siapa, lahu, Musa memiliki, ghairuhu, yang selain daripadanya. Wa man lahu ghairuhu, kalau kita nak kata tak ada orang lain dah, kita dua ni, saya amat memerlukan awak, saya bergantung dengan awak. So kita kata man li ghairuka, man li ghairuka, ya akhi. So ya akhi, my brother, man li ghairuka, siapa yang aku miliki selain daripada kamu. Faqala, bila tak ada air, Musa pun berdoa kepada Tuhannya. Tak ada orang dah nak minta, dia kata kepada Tuhan saja. Allah, Musa hanya memiliki Allah, Tuhannya sahaja. Maka Allah pun jawab, faqala idrib, pukullah kamu wahai Musa, bi, dengan asaka, dengan tongkat kamu, pukul apa? Al-hajara, pukul batu. Rengkah-rengkah ni dia tak cerita lah kan. Kalau Al-Quran kan nanti kita tafsir kata idrib bi asaka al-hajar, kamu tafsir kata fadaraba Musa, Musa pun pukul. Quran terus sebut fanfajarat dah. Ni baru arahan baru. Idrib bi asaka al-hajar. Tiba-tiba fanfajarat dah. Musa tak pukul pun lagi. Jadi kita tafsirkan sambung ayat tu. Fadaraba Musa, kemudian fanfajarat, maka terpancuklah, infajara yang fajiru, terpancuklah minhu, daripada al-hajar, daripada batu tu, isnata, ni 2, asyarah 10. So 2 campur 10, 12. Isnata asyarah, 12 ainan, mata air. Ini kita nasabkan kerana kalau nombor-nombor ni, belas-belas ni, wajib kita kena nasabkan dia jadi tamyiz. Isnata asyara ainan qad alima, telah mengetahui. So qad ni boleh mana has, boleh mana had. So kalau lama sikit peristiwa ni had. So qad alima, telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, sini makna qabilah lah. Unas artinya manusia, nasun sama dengan unas. Setiap manusia, yakni setiap kabilah, mengetahui masyraba. Siapa ngaji ilmu saraf dia tahu ada mim di sini, isim makan. Syariba, minum. So masyrab, tempat minum. Setiap kabilah mengetahui tempat minum mereka. Maknanya mata air tadi tu. So mata air tu dia panggil masyrab, tempat minum. Maf'alun.
Waja'a, yang tu dahaga kan? Lepas tu lapar lah pula. Ja'a yaju'u. Ja'a yaju'u lapar. Waja'a Banu Israel. Dan laparlah pula Banu Israel. Mereka pun komplain lagi kepada Musa. Tadi guna yashkuna, fi'il mudhari'. Ini guna fi'il madhi. Lalu mereka pun syakau. Mereka mengadu. Ini fi'il madhi. Mengadu kepada Musa. Mengadu kepada Musa tentang al-ju'a, kelaparan. Kelaparan mereka, kama sebagaimana yashku, mengadunya syaka yashku. Mengadunya kanak-kanak at-tiflu kepada emaknya, ila ummihi wa yastaghisuha, dan meminta tolong kepada emaknya. Macam-macam dia minta ni, lapar. Waqalu. So dalam aduan tu mereka mengadu macam mana? Waqalu, mereka kata kat Musa, innaka, sesungguhnya kamu wahai Musa, akhrajta, kamu telah mengeluarkan kami min Misra, daripada negeri Mesir, yang merupakan ardi, sebab Misra ni asalnya bagi bawah sebab ada min kan, tapi dia ghaib munsarif, kita ataskan dia, tapi asalnya bagi bawah, sebab itulah sini kena ikut yang asal. Sesungguhnya kamu telah mengeluarkan kami daripada negeri Mesir, yang merupakan ardi, bumi yang mempunyai al-fawakih, buah-buahan. Sekarang ini tak ada buah-buahan di sini. Wathamarat. Ni sama ni buah, ni buah. Kalau yang ni jenis buah-buah yang jenis penyedap. Kalau samarak ni dia umum, apa-apa saja buah. Ini kan macam buah apple, buah apa-apa sih yang menjadi penyedap mulut. Sebab fakihah ni aslinya seronok, makan dia tu seronok. Fawakih dan athamarat. Samarat ni termasuk segala jenis buah, segala yang jenis penyedap ke ataupun tidak jenis penyedap. Wa ardi, dan Mesir ni ialah tanah ataupun bumi al-khairati. Khairat yang mempunyai banyak khazanah, banyak hasil bumi. Khairat, tanah kemakmuran yang kaya. Wat-tayyibati, bumi yang ada banyak benda-benda yang enak-enak, yang elok-elok. Faman lana bi. Tengok ni. Man lana, kemudian ada bi. Ini ungkapan yang nak kata siapa yang nak beri jaminan. Siapa yang nak beri jaminan. So siapa yang nak beri jaminan kepada kita tentang jaminan mengenai makanan. Faman lana bi. Siapa yang sini ada jaminan. Siapa yang nak beri jaminan kepada kita untuk mendatangkan at-ta'am, makanan. Fi hadhil bariyah. Di apa sini? Di tanah pasir ni, di padang pasir ni. So, sini man lana, man yatakaffalu. Man yatakaffalu. Siapa nak ambil peranan? Siapa yang nak bertanggungjawab kepada kita membawa makanan di padang pasir ni? Kita lapar ni sekarang ni. Musa pun tak cakap banyak. Da'a Musa rabbahu. Da'a yad'u. Berdoa. Menyeru Tuhannya. Ulang balik tadi. Dia tidak memiliki sesiapa selain daripada Tuhannya. Man lahu ghairuhu. Wa man lahu ghairuhu. Siapa yang Musa miliki selain daripada Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan. Anzala yunzilu. Fa'anzala alaihim. Lalu Allah turunkan kepada mereka. Kepada pun nak terjemah boleh. Ke atas pun boleh. Kan? Kalau ke atas terjemahan lafzi lah. Lalu Allah menurunkan kepada mereka at-ta'ama, makanan. Ini maf'ulun bih. Ulang balik lagi.
iaitu anzala lahum, Allah telah menurunkan kepada mereka, untuk mereka, tu alal awraqi, Allah turunkan untuk mereka di atas awraqil asjar. Awraq, daun-daun. So Allah turunkan, maknanya Allah letakkan di atas daun-daun pokok, al-awraqil asjar. So anzala misla, seperti halwa, seperti manisan madu, seperti manisan madu. Hakikat dia tak ada orang tahulah apa benda ya. Wa arsala ilaihim, kemudian Allah turunkan, Allah kirimkan, ilaihim, Allah kirimkan kepada mereka tairan, burung-burung, yang mana ya'khuzunahu, akhadha ya'khuzu, mereka menangkapnya, min, daripada, minal asjari, daripada pokok-pokok tu, bi, dengan suhulatin, dengan mudahnya. So tangkap, sembelih, makan. Jadi kesimpulannya, Allah bagi kepada mereka al-mannu was-salwa, kan? Zalika, yang demikian itu adalah al-mannu, manna was-salwa. Al-man was-salwa, manisan seperti madu juga, mannun. Salwa, burung seperti puyuh. So Allah turunkan kepada mereka, ni tafsir tadi lah, tafsir kepada halwa tadi ialah al-mannu, dan tafsir burung tu ialah as-salwa. Sebagai dhiyafatullahi, layanan Allah kepada Bani Israel. Layanan sebagai tetamu, dhiyafah. Layanan Allah kepada Bani Israel fi al-badriyah, di padang pasir. So ni boleh kita tambah wa huwa dhiyafatullahi li Bani Israel. Khabar kepada mubtada mahzuf, ataupun badal sini wa al-man, ini dhamir fasal. Zalika, yang demikian itu adalah al-mannu was-salwa. Kalau tak ada huwa ni, nanti kita ingat zalika al-mannu pula, kan? So maknanya that man, that honey. Sedangkan ayat ni bukan makna that honey. That was honey gitu. So kena ada huwa lah situ. Kalau tidak, jadi makna that honey. Habis. Wallahu a'lam bissawab.